Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Okay, kita masih lagi dalam bab 7 iaitu tenaga dan kuasa, dan hari ini kita akan membincangkan tentang subtopik 7.2 iaitu tenaga, keupayaan dan tenaga kinetik. Terlebih dahulu cikgu mahu pelajar semua merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing pada muka surat 216. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang tenaga keupayaan graviti, cikgu mahu kita sama-sama perhatikan gambar foto 7.2 ini, di mana pada gambar ni dia menunjukkan kita satu mesin, satu alat untuk menanam ataupun memasukkan batang cerucuk ni ke dalam tanah. Jadi bagaimana mesin ni lakukan? Mesin ni dia ada tukul. So kalau kita nampak dekat sini, terlebih dahulu tukul ni kita naikkan dia ke atas. Kita naikkan tukul tu ke atas. Kemudian apa kita buat? Kita lepaskan tukul tu supaya tukul tu dia akan jatuh ke bawah. Betul tak? Dia akan jatuh ke bawah dan dia akan menghentam batang cerucuk ni dan menyebabkan batang cerucuk tu tertanam ke dalam tanah. Dan perbuatan ini dilakukan berkali-kali lah sehingga batang cerucuk tu berjaya dimasukkan ke dalam tanah. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini? Perbuatan kita menaikkan tukul tu dan kemudian melepaskan tukul tu untuk jatuh ke bawah menunjukkan telah berlakunya beberapa kerja dekat situ disebabkan oleh daya. Jadi sewaktu kita menaikkan tukul tu ke atas, sebenarnya kita telah melakukan satu kerja yang telah melawan daya tarikan graviti. Sebab kita tahu kalau jatuh ke bawah, daya tarikan yang dikenakan ke atas setiap objek dekat bumi ni untuk jatuh ke bawah ke permukaan bumi, ke arah bumi, itu adalah daya tarikan graviti. Tapi kalau ada satu daya ataupun satu pekerjaan yang kita telah lakukan yang melawan arah tarikan graviti tadi, macam contoh sekarang, graviti tarik ke bawah, tapi kita lakukan satu pekerjaan ke arah atas, berlawanan dengan arah tarikan graviti ke bawah, maka itulah yang kita kenali sebagai tenaga keupayaan graviti. Setakat ni boleh faham? Tak apa, jangan risau, kita pergi lagi dengan lebih lanjut. Jadi pada gambar ni, pada gambar tadi tu, kita dapat tengok bahawa tukul itu tadi telah pun diangkat kepada satu ketinggian. Kan tadi sebelum kita tanam batang cerucuk tu, terlebih dahulu tukul tu diangkat. Diangkat kepada satu ketinggian. Jadi dekat sini ketinggian tu kita wakilkan huruf H. H ni adalah height, ketinggian. Diangkat ke satu ketinggian dari permukaan bumi. Dan tukul tu tadi dia memiliki satu tenaga, iaitu apa? Tenaga keupayaan graviti. Maka kat sini kita faham tenaga keupayaan graviti ni ialah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek kepada sesuatu ketinggian dari permukaan bumi. Jadi apa-apa sahaja objek yang berada pada satu ketinggian dari permukaan bumi, maka objek tu dia akan memiliki tenaga keupayaan graviti. Jadi bagaimana kita nak mengira tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh sesuatu objek tu? Maka apa yang kita perlu tahu adalah jisim objek itu. M adalah jisim, M ni mass. Kemudian jisim ni tadi dia mestilah dalam unit kilogram. Kemudian kita darabkan dengan G, di mana G tu ialah pecutan graviti dalam unit meter per saat kuasa 2. Kemudian kita darabkan dengan H, iaitu ketinggian, height tadi. Dalam unit meter. Jadi bila kita ada ketiga-tiga perkara ini, maka kita dapatlah mengira tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh sesuatu objek. Macam contoh, untuk kita kira tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh tukul ini, terlebih dahulu kita kena tahu berapa jisim tukul ini. Kemudian kita darabkan dengan pecutan graviti. Kemudian kita darabkan dengan ketinggian, berapa tinggi tukul ni diangkat. Maka kita dapatlah kira tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh
tukul ini. Okey, sekarang mari kita lihat hubung kait di antara kerja dengan tenaga kupaian graviti. Okey, pada rajah 7.8 ni menunjukkan satu objek yang berjisim M, okey, diangkat setinggi H secara menegak dari permukaan bumi. Okey, jadi kerja yang dilakukan ialah kita angkat objek yang berjisim M ni setinggi H dari permukaan bumi. Okey, sedangkan sebelum ni kita belajar kerja sama dengan daya darab sesaran, betul tak? Tapi kat sini kita tahu bahawa objek ni tadi dia ada jisim. Okey? Dan bila dikenakan tindakan graviti, maka kita akan dapat berat objek ni tadi. Dan kita darabkan dengan ketinggian. Berapa tinggi objek ni diangkat? Maka kita dapatlah rumus M darabkan dengan M tu jisim, darabkan dengan pencutan graviti, darabkan dengan ketinggian. Maka kita dapat kata dekat sini, kerja yang kita telah lakukan untuk mengangkat objek itu tadi setinggi beberapa ketinggian tadi daripada bumi, itu kita namakan sebagai tenaga keupayaan graviti. Okey, maka kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh objek itu tadi. Okey, jom kita tengok contoh masalah numerikal pengiraan. Okey, gambar foto 7.3 ni menunjukkan sebuah lift di KLCC dan lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kg. Okey, kita ada jisim kat sini setinggi berapa? 30 meter. Okey, jadi kita tengok maklumat yang diberi pada kita. Okey, sekarang kita ada jisim. Okey, kita ada jisim kat sini. Kemudian kita ada ketinggian. Okey, tinggi kat sini 30 meter. Okey, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Okey, maka kita pun darablah kerja. Kita dah belajar sebelum ni sama dengan daya. Kita darabkan dengan sesaran. Okey, maka kat sini lift ni boleh angkat beban sebanyak 1,500 kilogram. Bersamaan juga dengan 15,000 Newton. Okey, sebab kita tahu sebelum ni 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. Darabkan dengan sesaran, iaitu jarak berapa tinggi lift tu diangkat. Okey, 30 meter. Maka kita akan dapat 450,000 Newton meter ataupun 450,000 Joule. Itulah kerja yang telah dilakukan oleh lift ni tadi. Lepas tu soalan tanya, berapakah tenaga kupaian graviti lift itu? Okey, disebabkan kerja untuk mengangkat lift tu tadi sama dengan tenaga keupayaan graviti, maka tenaga keupayaan graviti lift ini pada ketinggian 30 meter adalah sama dengan kerja yang telah dilakukan untuk angkat lift tu, iaitu berapa? 450,000 Joule. Okey? Okey, dan kita telah pun menjawab untuk soalan C, iaitu hubung kait di antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Kemudian untuk soalan D ni dia tanya berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kg setinggi 30 meter ialah 0.5 minit. Maka 0.5 minit ni kita tukar kepada saat, kita akan dapat 30 saat. Okey, ambil saja tenaga keupayaan graviti tadi bahagikan dengan 30 saat, maka kita akan dapatlah 15,000 watt ataupun sama juga dengan 15 kilowatt kuasa yang diperlukan oleh lift ini tadi. Okey, untuk mengangkat beban sebanyak 1,500 kg pada ketinggian 30 meter.